Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Datuk pengacara majlis, Datuk Hazami, yang saban masa dan saban ketika bersama-sama dengan kita dalam majlis ini, terutama majlis-majlis yang diadakan di negeri Selangor ini. Kepada yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Rusdi Long yang baru menghabiskan ceramahnya, dan sebelum itu Dr. Syamsuddin Munir, kedua-duanya memang biasa menemani kita dalam pusingan ke seluruh Selangor ini, bahkan di luar negeri Selangor. Saudara-saudara, alhamdulillah malam ini sudah melebihi 4 bulan. 1 bulan 30 hari, 4 bulan 130 hari. Saya dan teman-teman malam ini sudah masuk malam yang 135 begitu. Tak berhenti-berhenti. Boleh katakan memang tak ada berhenti-berhenti. Setiap malam habis satu program ke satu program malam esoknya, habis satu program ke satu program malam esoknya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Azami tadi, 3 malam yang lepas saya berada di Tanah Merah di Kelantan. Tuan-tuan, yang kita saksikan lautan manusia 20,000 orang. Tuan-tuan boleh baca dalam surat-kabar. Dan kalau nak ditengok kekuatan teman-teman di Kelantan, 2 tempat, 6 kali dah saya pergi ke Kelantan, 2 tempat yang mencatat kehadiran 20,000. Satu di Wakaf Cik Ye di Kota Baru, dan satu lagi ialah di Tanah Merah 3 malam yang lalu. Saudara-saudara, orang datang bukan nak tengok Hasan Ali, orang datang bukan nak dengar suara Hasan Ali, tapi orang datang nak mendengar mesej yang kita sampaikan. Orang datang nak dapatkan ketenangan berfikir untuk membuat sesuatu yang namanya keputusan yang akan memberikan kesan langsung kepada diri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada masyarakat kita, negeri kita, negara kita, dan akhirnya kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini yang section 7, section 8, section 5, section 4, section 3 yang datang di sini pun saya rasa seperti teman-teman di Kelantan juga. Tuan-tuan datang duduk, tuan-tuan datang berada di tepi jalan di sana, tuan-tuan datang agak jauh daripada tempat ini tapi masih berada di keliling tempat ini. Tuan-tuan ingin mendengarkan mesej yang disampaikan, supaya boleh disampaikan kepada isteri di rumah kalau tak datang, boleh disampaikan kepada jiran tetangga kalau mereka tidak dapat datang, dan menggunakan keseluruhan akal fikir yang kita ada. Saya hormati teman-teman di section 8, saya hormati teman-teman di section 7, saya hormati teman-teman sampailah ke section 24, di mana juga kita berada di Shah Alam ini. Tuan-tuan terdiri daripada golongan-golongan yang educated, golongan-golongan yang ke depan dari segi pemikiran. Sudah tentunya lah tuan-tuan sudah berfikir, sudah mencanai pemikiran, dan menjadikan rakyat, menjadikan orang anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dan seterusnya tuan-tuan bertanggung jawab bersama-sama mengemudikan masyarakat, mengemudikan negeri, mengemudikan negara, dan akhirnya tuan-tuan dan saya bertanggung jawab mengemudikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Dr. Syamsuddin datang, Ustaz Rusdi Long pun datang, dan teman-teman pun datang dalam majlis ini. Alhamdulillah, dengan pemikiran yang sedemikian. Saudara-saudara,
Saya dan tuan-tuan datang sini membawa pemikiran, bukan pemikiran kecil. Kita membawa pemikiran yang besar. Dan kita nak pemikiran yang besar ini disambut oleh seluruh rakyat di negeri Selangor ni khasnya, rakyat di Malaysia amnya, supaya kita memikir benda yang besar. Sebab kita dapat wariskan kepada cucu cicit kita nanti sesuatu yang besar. Apa yang sesuatu yang besar? Yang besar tidak lain dan tidak bukan, tak ada yang lebih besar daripada itu. Yang besar ialah pemikiran Islam. Yang besar ialah Islam. Yang besar ialah agama Islam. Yang besar ialah penghidupan yang bersadarkan Islam. Yang besar ialah hakikat kepada Islam. Yang besar adalah tentang akidah. Yang besar ialah tentang syariah. Yang besar ialah tentang akhlak. Yang besar itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat, tersurat sebanyak 30 juzuk, 144 surah. 100 tuan-tuan ya. Surah-surah yang ada 114 surah itu tercatat seluruhnya tuan-tuan, merupakan isi kandungan daripada Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang besar. Selain daripada itu tuan-tuan, tidak berapa besar. Soal kita pergi pasar, beli ikan mega, beli ikan tenggiri, beli ikan jenaha, itu pun besar dari segi keluarga. Tapi itu agenda yang kecil dalam kehidupan yang lebih besar, untuk kita memertabatkan Islam dalam kehidupan kita. Kita pergi di mana-mana, kita pergi kat PKNS, komplek PKNS, nak cari tudung untuk isteri kita. Pergi berapa banyak stall dekat situ, berapa banyak kedai, tengok tudung yang jenis ini, tudung yang jenis ini, warna jenis ini. Tuan-tuan nampak ya? Dia punya awning yang jenis ini, panjang mana awningnya, pendek mana awningnya. Itu saudara-saudara besar dari segi wanita yang nak memilih tudung itu. Tapi sebenarnya itu terlalu kecil dibandingkan dengan wanita itu harus berfikir menggunakan tudungnya sebagai satu akidah, sebagai satu kekuatan daripada akhlak, untuk kita menjunjung satu benda yang sangat besar, yaitu Islam. Tapi saudara, kalau kita tidak bawa berfikir ini, Dr. Syamsuddin tidak bawa kita berfikir sedemikian, Ustaz Rusdi tak bawa kita berfikir kemudian, dan siapa-siapa juga yang datang kemari tak bawa fikiran yang sedemikian, akhirnya kita ni cerita kecil, hari-hari cerita kecil. Balik daripada kerja, kita tanya anak dah mandi ke belum. Itu kita tanyakan tiap-tiap kali kita tanya. Memanglah besar dari segi kesehatannya, memanglah besar dari segi keselesaannya untuk tidur pada malam ini, perlu mandi kerana bermain di padang 1,5 jam tadi pada petang. Tapi itu tak berapa besar sebenarnya. Tapi anak dengan akidah itu besar, itu tak ditanya. Anak dengan syariat itu tak ditanya. Anak dengan akhlak Islamiah itu tak ditanya. Anak dengan menyembah Allah yang namanya ada rukuk dan sujud tak ditanya. Anak menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya doa umum ibadah, doa itu adalah ibu kepada ibadah, tak ditanya. Kebolehan anak membaca Al-Quran tak ditanya. Kebolehan anak memahami Al-Quran, tentang 30 juzuk, 114 surah itu tidak ditanya. Apalagi yang besar-besar, tentang perjuangan anak-anak nak dilatih daripada kecil-kecil. Anak kita nak dilatih supaya mempunyai sifat-sifat, setidak-tidaknya sifat untuk memperjuangkan Islam, memperkatakan tentang Islam, menghidupkan tentang Islam, menjunjung Islam, mendaulatkan Islam. Lagi besar tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab pada diri sendiri lagi. Bila tuan-tuan bagi tahu anak yang 6 orang itu, kamu hidup adalah untuk Islam dan kamu mati adalah untuk Islam. Tangan kau untuk Islam, man. Kepala kau adalah untuk Islam, Yati. Kaki kau adalah untuk Islam, wahai Harun. Pakaian kau adalah untuk Islam. Kereta kau adalah untuk Islam. Motosikal kau adalah untuk Islam. Rumah ayah maknya adalah untuk Islam. Seluruhnya adalah untuk Islam. Itu kita tak ajar pada anak kita. Itulah pemikiran besar tuan-tuan. Tapi kalau kita katakan segala-galanya adalah means to an end, tempat kediaman is a means to an end. Apa adalah kita alat kepada matlamat. Kita kena gajar anak kita ada seluruh masyarakat. Yang itu sedang kita perjuangkan melalui Jati, tuan-tuan.
Jati ini jalur 3. Apa dia jalur 3? AMR. Apa dia AMR? Islam, Melayu dan Raja, yang akan saya terangkan sebentar nanti. Ini yang nak diajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak kita bangun. Bayang tuan-tuan, anak kita dah umur 23 tahun, tak ada, tak terfikir pun nak berjuang, tak fikir nak bagi masa, tak fikir pun nak bagi pemikiran. Berapa orang anak dara kita yang bagi pemikiran tentang Islam? Berapa orang anak kita yang hujung minggu tuan-tuan tak bekerja, umur 23 tahun, duduk di rumah kita, berfikir untuk membangunkan Islam. Tengok anak yatim, tengok ibu tunggal, tengok masjid, tengok surau, tengok ilmu. Ada tuan, tak ada. Saya exco agama dulu, jadi saya tahu 4 tahun exco agama. Saya tahu. Tak ada. Berapa orang kita memikirkan sebagai ibu dan ayah, anak kita, diri kita, isteri kita, suami kita, seluruhnya wajib kita mengimarahkan masjid. Rumah sepelaung daripada masjid. Mak tak turun, ayah tak turun, anak lelaki tak turun, anak perempuan tak turun. Ada anak kita 26 tahun dah umurnya, belum kahwin lagi, tinggal di rumah, masih rumah kita lagi. Orang belum datang meminang lagi. Daripada lahir sampai sekarang, sekalipun tak pernah pergi masjid. Sekalipun dalam hidupnya tak pernah duduk untuk menghadiri satu kuliah di masjid. Macam mana? Daripada mana nak dapat ilmu? Tuan-tuan dapat, kalau tuan-tuan semak semua rancangan TV, alhamdulillah lah, walaupun tidak cukup tuan-tuan puan. TV hijrahnya, TV 1-nya, TV 2-nya, TV 3-nya, TV apa pun tuan-tuan puan, ada rancangan agama. Berapa orang yang tuan-tuan puan ni? Anak kita switch kepada rancangan agama. Panggil adiknya duduk. Macam mana dia duduk tengok tentang rancangan hiburan. Maknya duduk, ayahnya duduk, anaknya duduk, panggil yang tak ada tu datang. Panggil yang din yang duduk dalam bilik tu dengan komputernya, tutup komputer, panggil datang untuk mendengar tadi. Dalam satu program tadi, saya sempat juga tengok tadi tuan-tuan, Forum Perdana Ehwal Islam, bagus. Datuk Kamarudin, bekas Imam Masjid Negara, kemudian tu Profesor Dr. Sharifah Nurhayati, cerita tentang hari bapa, tentang bapa. Banyak unsur-unsur ilmu ni saya tengok, Masya Allah. Tapi anak kita tak tengok, anak kita tak buka. Daripada mana sumber ilmu anak kita nak dapat? Mana? Buku agama tak pernah beli. Umur 26 tahun, segala majalah dia beli, segala majalah hiburan dia beli, segala majalah fashion dia beli, segala majalah mengenai tentang hiasan, tentang whitening, tentang nak soleh, tentang macam-macam lagi tuan-tuan puan dibeli. Tapi dia sekalipun umur 26 tahun tak pernah beli satu tip agama, satu kaset agama, satu DVD agama, satu CD agama. Tak ada. Oleh itu tuan-tuan puan, apa kesannya dalam hidup? Saya dah tengok kesannya tuan-tuan. Saya dah 45 tahun berulang alik berjalan seluruh negara ni tuan-tuan. 45 tahun. 45 tahun keluar rumah tengah hari ataupun petang, balik sampai rumah balik pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Begitulah daripada dulu sampai sekarang. Pergi tengok sana, masjid pergi, surau pergi, madrasah pergi. Di Padang kita bersyarah, di Balai Raya kita bersyarah, di Balai Rakyat kita bersyarah, tempat orang kahwin kita bersyarah. Enggak? Rumah bakti kita bersyarah, rumah yang orang untuk orang miskin kita bersyarah, rumah orang kaya kita bersyarah, istana kita bersyarah. Saudara, tuan-tuan tanyakan kepada saya macam mana tentang agama, tentang Islam dalam penghayatan kita di Malaysia, di Selangor ini. Saya nak mengatakan Islam hampir pupus tuan-tuan, hampir pupus dalam kehidupan kita. Selalu saya sebutkan, jangan fikir bila sebut kepupusan tentang Islam, kita payah tengok orang lain lah tuan-tuan, tengok rumah kita saja. Nanti tuan-tuan balik, masuk dalam rumah, sebelum masuk dalam rumah, gate, buka pintu gate, masuk dalam rumah kita. Mana suasana Islamnya? Masuk gate, kunci gate, masuk dalam rumah. Mana suasana Islamnya? Tuan tengok dengan ruang tamu kita, mana suasana Islamnya? Tuan tengok gambar-gambar yang ada, gambar-gambar kita yang ada tu, mana suasana Islamnya? Masuk pula dalam ruang keluarga, kat situ ada televisyen, anak kita sedang tengok televisyen kat sini. Sudah bersedia anak kita tuan-tuan, malam ni nak tengok Itali Itali lawan Poland malam ni tuan-tuan. Dan bersedia dah tengok, tapi dia tak datang malam ni.
Orang datang ke surau, datang ke masjid, orang meraihkan malam ni, baca yasin di sana sini dan sebagainya, bertahlil di sana sini. Anak kita tak datang, tak pergi. Tunggu, tuan-tuan, tunggu Poland lawan dengan Itali pada malam ini. Maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang. Tunggu, dengan kawan-kawan tunggu. Mak bantu pula buat air kopi pekat pada malam ni. Betul tuan-tuan? Sebelum menunggukan pukul 12.30, dia boleh main 12.30 malam ni. Mainkan video-video, DVD, CD yang berbagai-bagaian tuan-tuan, yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita pun, yang melalaikan. Itulah ceritanya. Tuan-tuan tengok dia, tengok keliling Shah Alam ni. Tuan-tuan tengoklah mana-mana tempat-tempat makan, mana-mana kedai-kedai makan dengan big screen. Adakah orang Cina? Tak ramai tuan-tuan. Melayu. Tinggalkan isteri di rumah sampai pukul 4 pagi baru balik. Dia ada isteri, dia ada anak. Macam mana? Rumah dia ada estro, dia boleh tengok kat rumah. Tidak. Tapi pasal nak meraihkan, boleh bertepuk tangan, boleh menjerit. Mana dia punya? Bayang tuan-tuan, kalau musim ini, katakanlah musim peperiksaan, anak kita nak dekat dah UPSR. Bayang tuan-tuan, 3 minggu Euro ni 3 minggu. Bayang, bila dia nak baca buku? Bila dia nak konsentrasi? Semua yang buka surat khabar tuan-tuan, tua muda, saya tengok buka surat khabar, tak tengok muka depan dah. Muka mana dia orang tengok? Muka belakang. Tengok Portugal menang 3, kan? Denmark 2. Skor yang terakhir sekali, minit yang terakhir, gol yang ketiga. Nah, Portugal. Tengok tu dulu. Tengok kenapa Ronaldo tak skor, orang marah dia tak skor. Ada 3 chances dia dengan goalkeeper saja, tak masuk juga. Tu orang kata, tahu juga kau, dia kata. Tengok, saya tengok, memang saya tengok, betul saya tengok. Tapi saya nak ajar anak saya ada disiplin. Kita tengok. Tapi habis tengok, adalah 2 rakaat sikit tahajud. Ya, kita tengok. Tapi masjid kita pergi, pasal dia main 12.30. Kita tengok. Ceramah pergi. Hampir ceramah ni. Balik nanti saya tengok pukul 12.30. Sebab itu ceramah malam ni akhir dalam pukul 11.45 kan habislah. Bagus tuan-tuan, Itali dengan Poland ni bagus. Tuan-tuan puan mati sekalian ni. So itu tuan-tuan puan, apa jadinya bila agama sudah tidak ada pupus dalam rumah kita? Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat dapur kita. Buka peti ais kita. Apa yang ada dalam peti ais kita tuan-tuan puan? Kadang-kadang kita tak tengok pun apa makanan-makanan. Kalau kita di luar negara, kita nak beli tuan-tuan, saya yang pengalaman lah, beli roti kita baca satu-satu. Isteri baca pegang sebelah, kita baca pegang sebelah. Baca satu-satu. Nak tengok ada gelatin ke tak ada gelatin. Ada yang diizinkan ke tak diizinkan. Tuan-tuan kat sini selamat makanan. Allah tuan-tuan. Saya ingat lagi dalam 3 tahun yang lepas, macam mana TV3 selama 3 minggu buat satu kajian daripada kamera yang jauh tuan-tuan, boleh tangkap orang cara menyembelih ayam. Ada seorang tu menyembelih ayam tuan-tuan, betul-betul baju tidak, apa tidak, pakai seluar pendek pun sekat betul. Gosok-gosok mata, bangun tidur, gosok-gosok mata, terus potong ayam tuan-tuan nampak. Betul. Macam mana? Kencing ke, berak ke dia, kencing ke dia, tak berus gigi lagi ke daripada minum arak ke dia, potong ayam. Macam mana? Ayam hidup lagi, dah cabut bulu, hidup lagi, dah potong. Macam mana? Betul, serius. Tapi apa ada kita dalam kehidupan? Masalah agama ni, masalahnya agama. Sebab itu tuan-tuan, jati IMR, Islam dulu. Kalau ada mana-mana organisasi di Malaysia ini tidak meletakkan Islam dulu, Hasan Ali tidak berserta dengan organisasi itu. Betul kan? Kalau diletak Melayu dulu, sorry. Hatta diletak Gajah dulu, sorry. Islam dulu. Kalau diletaknya keluarga dulu, sorry.
Tak boleh tuan. Islam dulu. Kalau diletaknya kebudayaan dulu, sorry. Kalau diletaknya sukan dulu, sorry. Islam dulu. Sebab itu dalam keluarga kita, isteri, suami dan anak-anak bangun pagi cerita Islam dulu. Bangun pagi cerita Islam dulu. Masa makan kata Rasulullah, ceritalah yang baik-baik. Cerita yang paling baik ialah cerita agama. Cerita agama masa makan. Ayah tegur misalnya anaknya. Semalam masa apa ni? You semayang. Kata tegur isi kita, you semayang. Tengok macam you punya masa sujud tu. Yelah agak ni tak tahulah macam telkong tu pendek sangat ke. Sampai nampak dekat sini, pergi tangan tu. Nampak sampai sini. Tangan. Tak boleh tu. Tak boleh tegur. Depan anak-anak kita tegur tapi dengan baik. Dengan baik, dengan senyum dengan dia. Tak betul, orang fikir tak betul. Jadi kita punya, apalah kita cari telkong yang lebih besar. Awak punya badan pun 90 kg. Tak, itu cerita agama. Kita beritahu tak, katakanlah anak kita malam tadi balik pukul 12.30. Katakan rule kat rumah saya lah. Rule dekat rumah saya, anak saya mesti balik yang laki-laki pukul 11. Mesti balik dari rumah. Yang perempuan mesti balik sampai rumah pukul 9. Itu rules. Jadi kalau macam maknya lapor kat saya, dia balik malam tadi pukul 12.30, saya akan tanya dia. Dalam masa makan tu saya akan tanya dia. Pasal apa yang tadi sampai 12.30? Mama kita. Kalau tidak macam mana? Siapa nak tegur dia? Kawan dia nak tegur. Kawan dia nak balik pukul 3. Dia adalah nak balik 12.30. Betul? Kalau mak ni tak lapor, siapa lagi nak lapor? Kakak ni tak lapor, pasal kakak dia pensubahat yang pertama. Sebab itu cerita agama. Saudara, apa pun cerita agama, tengok. Bukan nak cerita agama tu buka kitab, ada pun yang dikatakan solat itu ialah bukan. Dia pun bawa kakak, ajak kakaknya, ajak abangnya, ajak adiknya, mari kita pindah je lah, tinggalkan rumah dengan ayah dalam rumah ni. Bukan itu maksudnya. Tapi whatever that we do, how little it is, it must be religion related. It must be God related. Betul. Kalau tidak, saya dah biasakan kalau anak menjenguk aja. Katakan saya dalam bilik, dia buka pintu, dah jenguk, dah isyak dulu. Itu dia, jenguk aja, dah maghrib ke enggak? Sebab itu dia tak jenguk. Dia takut kena tanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, depankan agama, selamat. Agungkan agama, selamat. Selamat rumah tangga, selamat isteri, selamat suami, selamat emak, selamat ayah, selamat harta, selamat nafkah. Nafkah yang kita berikan, yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat semuanya, keselamatan pun selamat, security-nya selamat, jiwanya selamat, tenteram hati jiwanya. Pasal agama. Dan agama itulah yang akan membawa ketenteraman. Tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran disebut hanya senya dengan mengingati Allah itulah hati menjadi tenteram. Hanya senya dengan mengingati Allah sajalah, mengikuti agama sajalah, mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajalah yang menyebabkan hati menjadi tenteram. Hati isteri tenteram, hati suami tenteram, hati anak tenteram. Kalau tak tenteram rumah tangga ni tuan-tuan, tak boleh, tak dapat dibuat apa-apa pun tak tenteram. Malam tak tenteram, pagi tak tenteram, siang tak tenteram, pandang muka isteri tak tenteram. Apalagi orang yang macam saya, dia dah kahwin 38 tahun dah kahwin tuan-tuan. Bayangkan kalau jiwa tak tenteram, pandang isteri tak tenteram, isteri pandang kita pun tak tenteram. Tak tenteram dengan tak tenteram, apa lagi? Jadi bila kita tidak tenteram itu, tidak akan wujud kemanisan. Halawah, kemanisan. Halawah dalam keluarga, halawah dalam usrah keluarga, halawah dalam kehidupan, kemanisan dalam kehidupan tidak akan ada. Kosong. Kehidupan yang tidak ada Islam di dalamnya, tidak ada sandaran agama di dalamnya, kosong. Some kind of
Emptiness, empty. Ketawanya empty, gelaknya empty, jelingnya empty, pandangannya empty, tangisannya pun empty. Coba tengok orang mati katakanlah accident. Hospital kita pergi sekolah, hospital Tunku Abdul Rahimah dekat sana. Accident mati, 2 orang sekali mati. Mendolong-dolong, melolong-lolong. Kalau ada, minta maaf lah saya kabel, saya tengok orang India lagi dahsyat melolong tu tuan-tuan. Lagi dahsyat. Orang Islam boleh tahan jugalah, kena orang India dia punya melolong tu tuan-tuan. Kalau ada longkang, dia masuk longkang lah. Punya dahsyat dia punya lolong dia. Tapi empty, apa bendanya? Kita melolong setakat ada jenazah dekat situ. Jenazah dah dikuburkan balik. Masuk hari yang kedua, buka balik tu, buka TV balik tu. Buka mentor balik kita. Betul tuan-tuan? Buka balik lagi, pasang juga DVD tu, pasang DVD. Mak masih ditanam tuan-tuan. Bayang baru 1 hari mak di dalam kuburnya, ayah di dalam kuburnya, adik yang baru aksiden di dalam kuburnya. Tak ada dalam hati, dalam jiwa tak ada. Yang tak semayang terus tak semayang, yang tak pergi masjid terus tak pergi masjid, yang tak pernah berdoa terus tak pernah berdoa, yang tak baca Quran terus tak baca Quran, yang derhaka kepada ayah derhaka kepada ayah, yang derhaka kepada suami terus derhaka kepada suami, yang tak ada bertanggungjawab kepada isteri terus tak bertanggungjawab kepada isteri. Pada